أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana masih memanjangkan umur kita sehingga ke hari ini dan masih meletakkan kita dalam nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Okay. Dan Alhamdulillah juga Allah masih bagi kita kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Okay, ini firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan bulan Ramadan dan penurunan Al-Quran. Alhamdulillah. Bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang sangat istimewa. Kita kata tak, Allah bagi kepada kita umat Islam, umat Rasulullah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, ada berapa ribu patah perkataan? Tak ingat. Tapi dalam 12 bulan Islam, hanya satu sahaja bulan yang disebut dalam Al-Quran, iaitu Ramadan. Al-Quran ni kalau kita tengok, apa yang disebut dalam dia ni adalah yang paling semua. Kalau yang baik, yang paling baik. Kalau hak buruk tu, yang paling buruk. Seandainya kita tengok sebagai contoh, wanita dalam Al-Quran cuma disebut seorang je nama. Dan jadi nama surah pula tu iaitu Maryam, Sayyidatina Maryam. Kalau kita tengok satu-satunya surah dan satu-satunya perkataan nama perempuan dalam Quran tu adalah Sayyidatina Maryam. Menunjukkan bahawa dalam ramai-ramai wanita dalam dunia ni, maka Maryam ni adalah yang terbaik. Dan merupakan salah seorang daripada penghulu wanita di syurga. Dan kalau dalam syurga ni ada 4 orang penghulu wanita. Mana salah satunya Maryam. Kalau kita tengok hebatnya Maryam ni, walaupun dia ni perempuan, tak? Tapi Allah muliakan dia sehinggakan ibadat dia ni, setiap kali dia buat ibadat, waktu dia beruzlah, maka Allah hantarkan malaikat untuk bagi makanan kepada Maryam, sehinggakan Nabi Zakaria pelik tengok makanan yang ada dalam mihrab Maryam ni. Sebab apa? Buah-buahnya daripada syurga. Tak ada di zaman tak ada di musim tu, tapi ada dalam mihrab Maryam ni. Begitu juga dengan Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah Ramadan. Sebab apa? Sebab Ramadan ni adalah satu bulan yang sangat special Allah bagi kepada kita. Sudahlah Ramadan ni satu bulan special dah. Diberi pelbagai ganjaran dalam bulan Ramadan, yang mana sangat famous dah lah. Kalau tak sebut pun orang tahulah ke. 10 hari yang pertama Allah bagi rahmat kepada kita, kemudian keampunan, kemudian kebebasan daripada api neraka. Diberi pula kepada kita malam Lailatul Qadar, bagi orang yang bersungguh-sungguh nak mencari Lailatul Qadar tu, yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita tengok Ramadan dengan Al-Quran ni, ibarat macam Allah bagi hadiah dalam hadiah. Macam ni famous kek tarik duit. Birthday kita orang bagi hadiah kek dah. Patut rupa-rupanya boleh tarik ada duit pula dalam hadiah. Gitulah ibaratnya Ramadan dan Al-Quran kepada kita. Jadi kita ni kena hargai Ramadan ni. Sebab bukan semua orang Allah bagi untuk bertemu dengan Ramadan. Okey. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Okey, diturunkan Al-Quran. Kalau ikut tarikh turun Al-Quran ni memang banyaklah khilaf. Macam-macam ada kata tarikh. Ada pun semua kitab yang diturunkan sama ada nabi-nabi sebelum kita semua diturunkan dalam bulan Ramadan. Cuma tarikh je berbeza.
Cuma istimewanya Al-Quran ni dia bukan macam kitab samawi lain. Yang mana kalau kitab-kitab lain Allah turunkan sedebak lalu, sutir kitab lalu kepada Nabi. Tapi Al-Quran ni Allah turunkan secara berperingkat. Daripada Allah turunkan ke Lauh Mahfuz. Kemudian daripada Lauh Mahfuz dia turunkan pula ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia. Duduklah di situ sehinggalah sampai masanya Nabi Muhammad berumur 41 tahun. Barulah Allah suruh supaya Jibril turunkan secara berperingkat pula kepada Rasulullah. Selama 23 tahun sampailah habis. Dan kalau kita tengok Al-Quran ni penuh dengan hikmah-hikmah. Dari segi cara turunnya, hak tak sama dengan kitab lain, ada hikmahnya apa gitu. Dari segi penyusunan surah-surah, apa surah ni, lepas tu surah ni pula, ada sebab ya hikmah ya. Ayat-ayat sekian-sekian ada hikmah. Tapi kita tak sebutlah semua tu. Sebut hak yang tak terperinci je lah. Secara umum sahaja. Dalam ayat ni disebut bahawa antara tujuan diturunkan Al-Quran ni adalah sebagai petunjuk kepada manusia. Hudan linnas. Kita ni turunnya Nabi Muhammad kepada kita ni, Allah utus ni adalah untuk menunjukkan kepada kita ni jalan pulang. Ibaratnya seorang lelaki, ikutlah seseorang lah. Dia duduk di kampung halaman sampai masa ia musafir keluar daripada kampung dia. Dan bila nak balik semula, sebab lama dah tinggal. Lama dah tinggal rumah tu, penuh dah dengan semak samung. Naik dah hutang-hutang, tak nampak dah jalan nak balik ke rumah tu. Jadi lama dah tersesat jauh. Nak balik tu perlu kepada petunjuk. Maka Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan Allah wahyukan Nabi Muhammad ni kepada kita untuk memberi petunjuk balik kepada kita, nak cari balik jalan pulang kepada Allah. Kalau kita tengok dalam dunia ni, semua benda perlu kepada manual. Macam kita duduk sini hari ni ada melon ni. Orang nak tanam melon ni perlu pada manual. Tak ada lah. Ambil butir tanam je, harap dengan keluar melon. Tak. Kena belajar dulu ilmu dia. Masuk kelas. Gana ni nak suruh ni. Wayar-wayar nak pasang gana. Semua ada ilmu, ada manual. Kalau nak tanam melon manis, guna manual benda lain, tak tumbuh lah. Tak tumbuh ni melon ni. Gitu juga dengan kita. Kita nak kembali kepada Allah, nak balik kepada syurga Allah, maka Allah sediakan kepada kita Al-Quran sebagai manual kepada kita. Kita nak hidup gana dekat muka bumi ni supaya sampai masa kita mati, boleh kembali kepada Allah ni, masuk syurga. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebab kita manusia ni, Allah bagi kita hidup dekat atas muka bumi ni ada nafsu. Tak ada kehendak-kehendak kita, bukannya baik semata-mata. Tak. Furqan ni kalau kita tengok, maksud dia pembeza di antara hak dan batil. Kalau kita tengok dalam Quran, banyak disebut nama-nama Al-Quran. Antara dia Al-Kitab, Al-Mau'izah, Az-Zikra. Banyak fungsi Al-Quran untuk kita. Antaranya adalah pembeza di antara hak dan batil. Kadang kita duduk kat dunia ni penuh dengan tipu daya tak. Kadang-kadang hak benar pun nampak salah, dan salah pun nampak benar. Maka dengan Al-Quran ni lah menjadi panduan kepada kita macam mana cara kita nak hidup, nak pandu hidup kita ni. Lepas tu masuk ayat puasa balik. Faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhir ni. Nantilah kita masuk sikit insya-Allah kalau dang. Nak kabarnya tak ni pasal hikmah tak? Kena sentuh juga sikit. Kalau kita tengok dari segi turunnya Al-Quran secara berperingkat, apa Allah dah turunkan secara sekaligus macam Nabi-Nabi lain, tapi secara berperingkat adalah yang pertama untuk menguatkan hati Rasulullah. Kalau kita tengok Rasulullah ni adalah manusia biasa, sama macam kita. Ada rasa sedih, ada rasa marah. Dan apabila kita ni nak membawa kepada kebenaran, memang akan banyak ujian.
Kalau kita tengok ujian yang dikenakan kepada Rasulullah bukan sebarang-barang ujian tau. Kalau kita rasa hari ni hidup kita ni susahnya, banyaknya ujian, tapi ujian yang diberikan kepada Rasulullah, Masya Allah, lebih berat daripada kita. Tapi Rasulullah tetap dengan jalannya dan tak pernah berpaling daripada kebenaran. Okay. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan, kadzalika linusabbita bihi fuadak. Yang demikian itu adalah untuk meneguhkan pendirian kamu. Kalau kita tengok antara ujian-ujian yang Rasulullah kena hadapi dari segi kedegilan kaumnya, disebut pula dalam surah Al-Lahab macam mana Abu Lahab ni buat kepada Rasulullah, isteri dia, fitnah kepada Rasulullah yang mengatakan bahawa Rasulullah ni ahli sihir yang gila. Bagaimana Rasulullah dan umat Islam di pulau, sehingga kan dalam tempoh pemulawang tu meninggalnya Siti Khadijah. Bagaimana Khadijah menginfakkan semua harta kepada Islam, sehingga Khadijah ni pada seorang kaya siapa tak ada harta dia. Beratnya ujian. Bagaimana bapa saudara Rasulullah sendiri dibunuh dalam peperangan dengan cara yang teruk. Betapa banyaknya ujian yang diberikan kepada Rasulullah. Kalau kita tengok Rasulullah ni manusia macam kita, kalau tak ada peneguhan gini, susahlah. Maka Allah bagi ayat ni turun mengikut kadar-kadar bagaimana ujian-ujian datang kepada Rasulullah, supaya setiap kali Rasulullah rasa sedih tu, maka ayat-ayat Quran ni akan menguatkan balik semangat Rasulullah dan juga semangat orang-orang Islam. Kalau kita tengok kadang-kadang ayat Allah pujuk ni dengan suruh sabar lalu, wasbir wa ma sabruka illa billah. Mafhumnya, bersabarlah wahai Muhammad, dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan kadang-kala Allah bagi kepada Rasulullah ni kekuatan dengan cerita kisah-kisah Nabi. Macam kita tengok dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas, cerita macam mana cabaran-cabaran Nabi-Nabi yang terdahulu, ada antaranya siapa tak ada pengikut dan sebagainya. Sama macam kita hari ni lah. Kadang-kadang kita perlu pada cerita. Kadang-kadang kita perlu orang peluk kita, khabar sabarlah saya ada dengan awak. Macam gitu. Maka gitulah juga cara cara Allah memberi semangat kepada Rasulullah. Dan antara sebab juga apa Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat, antaranya untuk menjawab persoalan-persoalan. Kalau kita tengok antara soalan sahabat nak tanya kepada Rasulullah, rasa terdetik macam kita hari ni, kau belajar apa-apa, mari gapa-gapa soalan tau. Maka sahabat akan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada kami tentang roh, contoh. Lepas tu Allah jawab sekian-sekian. Dan ada juga kadang-kadang, kenapa lagi? Untuk menjelaskan peristiwa. Kalau bab jelas peristiwa ni, kata dalam kitab ada terbahagi kepada 6 jenis. Banyak jenis peristiwa. Antaranya masalah masyarakat. Dan masyarakat ni ada macam-macam masalah. Antaranya bila surah Al-Mujadalah, kita tengok macam mana seorang wanita ni bertemu dengan Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah tentang suami dia. Telah menziharkan isterinya. Kalau tengok zihar ni dulu dalam masyarakat Arab ni satu kebiasaan. Tapi bila dalam Islam benda tu jadi tak boleh. Maka Al-Quran menjawab. Tak ceritalah kisah sebab kalau nak cerita memang panjang lah selesa. Dan antaranya tentang hukum agama. Contoh hukum agama yang kita paling nampak, paling famous tentang arak. Macam mana Allah mengharamkan arak ni secara berperingkat-peringkat. Sebab kalau kita tengok masyarakat Arab dulu, kita tahu jahiliyah mereka ni gana. Arak tu sebahagian daripada hidup mereka. Asal mula-mula Al-Quran bagi ayat kata arak ni sesuatu yang buruk dulu. Kemudian baru beransur pula tak boleh, kalau nak pergi solat, dekat-dekat waktu solat tak boleh minum arak. Kemudian barulah diharamkan arak selo-selo. Dan ada juga antaranya untuk menjawab tuduhan orang musyrik. Contoh terjadinya fitnah kepada Sayyidatina Aisyah. Ketika balik daripada peperangan, tuduhan Aisyah melakukan perkara tak molek tak, perkara sumbang. Jadi turun ayat untuk mensucikan balik Aisyah.
Dan ada juga antaranya untuk menegur kesilapan orang mukmin. Macam contoh dalam perang Uhud dan Hunain ni, supaya orang Islam tidak sombong. Sebab bila kita ni pernah menang dalam perang Badar, menyebabkan umat Islam lepas tu jadi sombong. Orang rasa orang yakin menang dalam perang Uhud ni. Maka Allah uji dengan kekalahan pula lepas tu. Sebab napa pun kemenangan ke ataupun kesenangan kita hadap dalam hidup kita semua adalah dengan izin Allah. Tapi kalau kita tengok ni semua untuk Rasulullah dan para sahabat tau. Tapi bila kita tengok balik Quran ni, ganda-ganda pun untuk kita juga. Okey. Okey, pasal bulan Ramadan ni, tadi kata nak sambung sikit pasal Ramadan tu. Bila bulan Ramadan, setiap kali bulan Ramadan ni Rasulullah akan bertadarus dengan Malaikat Jibril. Kalau kita tengok hari ni, bila Ramadan kita ni pakat tadarus belaka, kejarlah ke ngaji Quran. Ambil mana tadarus ni? Maka kita ni ikut kepada sunnah Rasulullah yang mana setiap kali Ramadan, bermula pada 1 Ramadan tu Rasulullah akan sentiasa bertadarus dengan Malaikat Jibril. Cek balik Al-Quran ni setiap tahun. Okay, maka hari ni kita pun buat benda sama juga. Okay. Dan selain daripada Rasulullah bertadarus dengan Malaikat Jibril, sahabat kata Rasulullah ni bila masuk Ramadan, Rasulullah lajukan amalan, maknanya gandakan lagi amalan, sehingga kata ibarat angin yang kencang. Padahal Rasulullah ni orang yang telah dijanjikan syurga. Tak? Bukan macam kita ni tak tahu lagi masuk syurga ke tak ke, tapi Rasulullah ni sangat bersungguh-sungguh dengan ibadah. Ada pun kita hari ni gana ni. Kalau ikut Rasulullah boleh bertemu dengan Ramadan berapa kali? Ramadan difardukan ketika tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah, maknanya Rasulullah sempat 9 tahun sahaja dengan Ramadan. Dan setiap kali Ramadan Rasulullah bersungguh-sungguh beramal, terutama dengan Al-Quran, solat, sedekah dan sebagainya, mengejar amalan, kejar fadilat sepanjang bulan Ramadan tu. Ada satu kisah di mana sahabat ni, 2 orang sahabatnya telah meninggal dunia. Seorang tu sebelum pada Ramadan tahun ni, macam gitulah. Seorang tu meninggal setahun lebih awal, nak senang. Seorang tu meninggal setahun lebih awal, meninggal di dalam peperangan. Dan seorang lagi meninggal setahun kemudian. Setahun kemudian baru meninggal. Maka satu hari sahabat orang masih hidup ni bermimpi tentang kedua-dua orang sahabat tu. Hak mati syahid dengan mati biasa tapi lambat setahun. Maka ia tengok Allah tunjuk dua-dua tu dihisap amalannya. Hisap amalan. Tiba-tiba waktu kena masuk syurga, Allah masukkan yang mati biasa tu dulu ke dalam syurga. Lebih dulu. Maka peliklah keheranan sahabat ni. Buat apa? Tak? Buat apa hak yang mati secara biasa ni masuk dulu lebih daripada orang hak mati syahid. Sedangkan kalau kita tengok hadis-hadis Nabi, semua memberikan kata bahawa mati syahid ni tinggi ganjaran dia tau. Kalau kita orang mati syahid ni, kalau kita mati sekarang ni, roh kita duduk dekat mana? Duduk dekat alam barzah. Tapi orang mati syahid, Allah kata roh mereka ni akan bertebarang di dalam syurga. Nak tengok kenapa hak mereka nak dalam syurga ni, Allah bagilah ke. Istimewanya orang yang mati syahid. Tapi apa orang yang mati biasa ni masuk syurga dulu? Macam pelik je. Maka keesokan harinya sahabat ni bertemulah dengan Rasulullah. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa gini ni? Pelik lah. Maka bila Rasulullah dengar, Rasulullah pula pelik pula. Rasulullah pula pelik kepada yang bertanya. Macam mana yang bertanya ni boleh pelik? Padahal kan kawanmu ni kan amalannya bertambah setahun lebih daripada orang yang syahid tu. Maknanya
Sebab amalan apa? Sebab amalan apa yang special sangat dalam masa setahun dia lambat mati tu sampai menyebabkan dia ni boleh masuk syurga lebih awal daripada orang yang mati syahid. Maka Rasulullah kata adalah disebabkan solat 5 waktunya dan puasanya. Nampak tak specialnya kalau kita jaga solat 5 waktu dengan puasa kita di bulan Ramadan ni. Padahal waktu je beza dia. Sebab dua-dua sahabat tu semua solat lah ke. Maka sebenarnya nak khabar sini, kita ni yang Allah bagi kita ruang ni, ulama kata kalau Allah panjangkan umur seseorang dan Allah penuhi usia dia dengan ibadah, bermakna Allah nak angkat darjat dia di sisi Allah. Cuma atas kita pula sekarang ni, jumpa pula dah Ramadan tahun ni. Macam mana kita manfaatkan peluang yang Allah bagi ke kita. Allah panjangkan lagi umur kita tahun ni jumpa Ramadan sebab Allah sayang kita. Allah kasih kita. Nak suruh kita dapat kesedaran lagi tahun ni. Berubah lagi, banyak lagi baca Quran. Puasa dengan lebih baik lagi. Tapi kita ambil dah peluang yang Allah bagi kepada kita ni untuk menaikkan darjat kita. Kasihnya Allah pada kita ni, kalau kita ni orang yang pendosa banyak macam mana dosa sekali pun, tapi selagi mana kita ni tak mensyirikkan Allah, sentiasa ada peluang untuk kita masuk ke syurga Allah tak. Macam contoh lelaki terakhir, memang orang lelaki lah, lelaki terakhir masuk syurga. Kerana kisah dia yang mana walaupun dia ni lelaki terakhir daripada umat Nabi Muhammad yang masuk syurga, tapi Allah bagi ganjaran yang sangat besar kepada dia tak. Tu nak khabar orang sebanyak-banyak dosa. Jadi ni kan pula kalau kita ni bukan hak yang bergelumar dengan dosa-dosa, curi dok, berzina dok, maka lebih lagi lah peluang rahmat Allah tu lagi besar. Tapi janganlah disebabkan kita rasa kita tak buat dosa bukan-bukan, maka kita jadi malas nak mengejar kepada kebaikan dan rahmat Allah. Kadang-kadang kita yang tertipu dengan syaitan ni bijak tak. Dia buat kita rasa kita baik, maka kita malas untuk beribadat. Kita tak sedar dah waktu tu kita ujuk dengan diri kita, amalan kita, kebaikan kita. Padahal kita buat baik itu pun Allah yang memberi kepada kita. Kalau Allah tak bagi, tak boleh juga kita. Maka tahun ni tahun keberapa dah? Tahun keberapa dah kita Ramadan ni, sepatutnya buatlah supaya ada penambahbaikan bagi kita. Biarlah setiap Ramadan kita lalu akan datang. Kalau sebelum ni terlepas dah, kita lara dah. Dah amal sebaiknya dah. Dah apalah. Tapi bermula pada hari ni ada beberapa hari lagi tahun selepas-lepas ni. Biarlah kita buat hak terbaik semua. Biar Ramadan tu menjadi orang panggil apa? Pemacu. Supaya kita jadi lebih baik. Berapa minit dah? Lepas tu kita sentuh sikit daripada ayat ni. Sebab saat ni kita sebut bahawa Al-Quran ni adalah petunjuk, pembeza di antara yang hak dan batil. Kita kena beramal dengan apa yang Quran sebut dalam apa yang disebut dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ni manual kita tak. Kitab untuk kita beramal. Maka kalau nak kata dah banyak benda dalam Quran ni saya nak amal, saya ni lama dah zahir, lara tak. Saya nak bermula dari mana? Tak. Antara sebut dah tadi, jaga solat 5 waktu. Jadi tapi nak ambil sikit berkait dengan ayat ni dan fenomena semasa kita ni. Keadaan semasa, pemikiran masyarakat kita setuh sikit. Okey. Lepas faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kita tengok Allah ni memberikan rukhsah kepada kita. Kalau ada orang yang sakit, orang yang dalam musafir, ibu yang menyusukan, ibu yang mengandung, Allah bagi kepada kita rukhsah. Rukhsah kepada kita boleh nak buka puasa kalau tak lagak sangat. Dan benda ni pun ada banyak orang kata khilaf dalam hadis Nabi, dalam hadis sahih pula tu tak, hadis Bukhari contohnya. Sama ada contoh orang musafir nak buka puasa ke tak buka puasa. Pening kadang-kadang. Dahlah cuaca ni panas, perjalanan jauhnya nak buka puasa ke tak.
Kalau kita tengok Rasulullah dalam Fathu Mekah, Fathu Mekah bulan puasa juga selain pada perang Badar. Rasulullah berbuka dan Rasulullah suruh supaya sahabat-sahabat lain pun berbuka juga. Tapi ada juga waktu yang lain Rasulullah dengan para sahabat bermusafir dalam musim panas. Semua berbuka kecuali Rasulullah dan Abdullah ibn Rawahah. Maknanya benda tu berbeza mengikut keadaan dan kemampuan masing-masing. Kalau kita tengok Allah sendiri kasihnya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya, Allah ni beri kelonggaran kepada kita. Allah tak memberatkan kepada kita sebab Allah nak kepada kita ni kemudahan sama. Tak ambuh kita ni susah dengan agama ni. Sebagaimana pula dalam surah Taha kita tengok Allah kata ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah turunkan Al-Quran ni bukan untuk memberatkan kita. Sebagaimana Allah turunkan puasa ni pun bukan untuk memberatkan kita dah. Allah buat ada amalan sekian turunkan Al-Quran ni semuanya untuk kita tanda kasih sayang dia. Quran ni kalau kita baca, makin banyak kita baca, makin susah ke makin serabut. Makin tenang jiwa kita. Urusan makin mudah. Kita rasa dak rahmat Allah, berkat Allah tak ada kita bila makin banyak kita baca Al-Quran. Tak? Bila kita sedih ada ayat pujukan Allah kepada kita, kita baca rasa tenang. Tak? Begitu juga dengan puasa ni. Bukannya Allah saja bagi kita suruh lapar, tak boleh makan. Bukan. Tapi semuanya ada kebaikan. Contoh hikmah kita puasa ni, kita duduk 12 bulan. 11 bulan duduk makan ngaruk-ngaruk. Nak zaman ni macam-macam makanan tak. Siapa macam-macam penyakit ada. Sebulan ni puasa Allah nak suruh badan kita rehat. Supaya bertambah semula kesihatan kita. Dan bila kita puasa ni, kita kurang masa untuk masak dan kurang sikit masa untuk makan. Kita boleh tambah ibadat tertentu. Lepas tu pahala pula berganda-ganda tak. Lepas tu Allah bagi lagi ruksah sebagai tanda kasih sayang Allah. Tapi hak peliknya, bila mari kepada manusia ni, kadang-kadang manusia ni lebih Tuhan daripada Tuhan. Kita ni lebih cepat menghukum. Tak, kalau kita ni orang puang, kadang-kadang tak tahu sebab apa. Tak, orang puang ni suka bertanding dan membanding. Tak, nak tegur sikit apa kalau saya kalau kuliah masuk juga tasawuf sikit. Mesti nak selit tasawuf sebab ibadat dalam Islam ni bukan setakat fiqh saja. Fiqh, mayang, ngaji, puasa. Tak, ibadah hati ni ada juga. Kalau kita tengok dalam kitab tasawuf macam Bidayatul Hidayah. Ada orang yang mana amalan dia ni banyak. Comel malaikat tengok sempurnanya dia buat amalan dia tak. Tapi bila sampai kepada Allah, Allah tolak amalan. Sebab apa? Sebab amalan tu dibuat dalam keadaan hati kita ni ada penyakit. Maka Allah tak terima. Okey. Jadi nak kait dengan ayat ruksah ni, macam orang puan ni suka membanding-banding. Tak kita. Kadang benda hak jadi 2 tahun lepas dah. Awak masa ngandung dulu puasa dah. Ada tinggal tak puasa. Kalau kawan tu tinggal puasa, jadi kutuk-kutuk. Macam gitu. Kalau tengok tahun ni banyak sangat isu yang mana masa ni ada yang kehilangan bayi dah dan sebagainya. Ada orang marah tak sebab kata buka sangat benda ni. Kat kira semua orang akan nampak Islam ni jahat, kena puasa. Ibu pengandung ni kena puasa sehingga kan kehilangan anak. Tak, kita bukan nak kata bahawa Islam ni jahat. Tak. Sebab kita nak tunjuk bahawa Islam ni agama kasih sayang lah. Kita tegur bahawa Islam ni pertengahan. Tak terlalu berat dan tak terlalu longgar. Masing-masing badan masing-masing berbeza tak. Jadi Islam nak supaya kita ni, jiwa kita ni yang terbuka sebenarnya. Bukan Islam kena lebih tertutup atau Islam kena lebih terbuka. Tapi jiwa kita lah kena lebih terbuka dengan keadaan orang lain. Sepatutnya kita ni tak perlu nak membanding-banding amalan orang lain dengan amalan kita. Bab tadarus pun gitu juga. Kita ni membanding-banding. Awak ngaji berapa juzuk dah bulan puasa ni. Patutnya bila bulan puasa ni rahmat tu makin besar. Hati kita pun, kasih sayanglah hati kita pun makin besar dah. Ibadat ni sepatut makin mendekatkan kita kepada Allah dan merapatkan ukhuwah antara kita satu sama lain. Bukannya menyebabkan perpecahan pula. Jadi sindir menyindir pula dah. Dari segi Rasulullah dan para sahabat, mereka ni saling terbuka antara satu sama lain. Kalau Rasulullah tak membuka,
Rasulullah dak paksa sahabat supaya berbuka. Kalau sahabat nak puasa, Rasulullah dak suruh. Sahabat dak pandang buruk kalau Rasulullah berbuka. Masing-masing ikut kadar masing-masing. Sebagaimana yang disebut dalam kitab tafsir apa dak ingat dah. Orang yang berpuasa tidak mencela kepada orang yang tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tak mencela pula kepada yang berpuasa. Sebab Al-Quran ni agama yang sangat mudah. Kita tak ambuh fitnah kepada agama kita disebabkan sikap kita yang tak ambuh terbuka, sedangkan Islam ni agama rahmat. Ada. Macam Rasulullah sebutlah, permudahkanlah dan jangan kalian persulitkan. Tenangkanlah dan janganlah membuat orang lari. Ataupun ada juga diterjemahkan lain sikit, bersikap simpatilah dan jangan kalian bersikap tidak senang. Simpatilah kita terhadap keadaan orang lain. Bukan bila orang lain nak kejar ibadat kita pandang buruk dia. Kenapa baru sejuzuk setengah Ramadan dah ni. Tapi bersimpatilah sebab kita ni keadaan kita tak sama satu antara lain dak. Ada orang ada anak. Ada orang tak ada anak. Ada orang anak dia besar dah. Ada orang anak dia kecil lagi, buah. Ada orang anak dia sangatlah soleh dak. Dok diam je kerja dak meragang. Masing-masing dak sama. Maka perlunya sini kita lah buka hati kita untuk selalu memandang kebaikan daripada keburukan. Islam ni agama comel. Agama yang sangat comel, sangat cantik dak. Kalau kita ni masing-masing beramal sungguh dengan apa hak Islam ajar, amal sungguh apa hak Al-Quran bagi panduan kepada kita ni, insya-Allah rahmat, tenang hidup semua manusia dalam dunia ni. Okey. Nak hurai ayat ni je sebenarnya. Walitu kemilul iddah ni pasal ganti tadi. Maknanya bila ganti puasa tu kena cukupkan. Ni tahulah ke dah. Kalau puasa tahun tu 30 hari, kita tinggal 3, gantilah dengan 3. Cara ganti tu ada perbezaan pendapat juga dalam kalangan ulama. Tapi kita tak sentuh lah bab fiqh ni. Sebab fiqh ni ramai sangat dah orang ajar. Kemudian walitu kabirullah. Ni dalil kepada kita ni bab apa? Bila hari raya kita bertakbir. Sebab ayat ni suruh supaya selepas selesai ibadat kita ni, maka hendaklah kita membesarkan Allah. Maknanya selesai ibadat puasa, kita pun takbir. Ada je mazhab lain yang dak amal takbir raya ni. Okey, alama hadakum. Okey, dari segi penjiwaan dan jiwa kita, tasawufnya Allah bagi dah kita ni Al-Quran yang dalamnya ada petunjuk. Maka kita ni nak khabar terima kasihnya kita kepada Allah ni, kita kena sentiasa membesarkan Allah dalam hidup kita tau. Wala'allakum tashkurun. Dia sambung. Okey. Allah bagi dah hidayah kepada kita, maka kita ni hendaklah bersyukur, sentiasa membesarkan Allah. Makna membesarkan kan mengagungkan Allah. Bila Allah bagi nikmat kita bersyukur. Kalau